إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Yang dihormati mengurusi Masjid Baitul Mahabbah serta barisan AJK-nya, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini, cuti pula tuan-tuan, berjaya untuk menggagahkan diri tuan-tuan dan perempuan, membawa ahli keluarga, anak-anak kecil turut sama untuk kita berada di dalam rumah Allah yang cukup mulia ini. Dalam rumah Allah ini, kita tak tahu siapakah yang Allah akan kurniakan rahmat kepadanya. Sebab itu apabila kita masuk dalam masjid, kita berdoa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kita memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu rahmat, insya-Allah. Baik. Pada pagi ini kita nak berbincang tajuk yang masyhur lah, jawatan kosong. Pada hari ini ramai ataupun banyak orang mencari pekerjaan, tapi jawatan kosong yang amat banyak ditinggalkan di mana-mana sahaja. Inilah dia rumah Allah ni, masjid ataupun surau. Sebab apa? Jarang kita lihat sesuatu masjid atau surau tu penuh. Kalau kita lihat di kawasan ini, berapa ramai keluarga yang ada kat sini, berapa ratus pintu, berapa ratus buah rumah. Kalau ikut logiknya, masjid ni dia akan penuh sampai ke belakang. Mungkin mereka tidak tahu apakah kelebihannya berada dalam rumah Allah ini. Sebab itu saya akan berkongsi dengan tuan-tuan kepentingan ataupun nilai kepentingan solat secara berjemaah. Jadi saya bacakan terus hadis kelebihan solat berjemaah. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa solat berjamaah itu melebihi solat bersendirian. Di kelebihan kita menunaikan solat berjemaah ni adik-adik, lebih hebat daripada orang yang sembahyang seorang-seorang diri, sembahyang tidak mengikut imam, sembahyangnya tidak berjemaah, dengan 27 darajat. Beza tu. Tu ada seorang hamba Allah ni, dia WhatsApp kepada saya. Dia beritahu, dia kata, Ustaz, ada dua situasi. Si A ni dia rajin solat 5 waktu tidak tinggal, tetapi sembahyang dia seorang-seorang diri, dia tidak berjemaah. Kalau sehari dia buat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, maka di situ dia akan dapat 5 sahaja. Kebaikan yang dia akan dia perolehi ataupun pahala ataupun ganjaran yang Allah akan bagi kepadanya 5 sahaja. Situasi yang B pula, hamba Allah ini dia menunaikan solat 5 waktu berjemaah. Jadi setiap kali dia akan solat
ganjaran yang dijanjikan itu sebanyak 27. Kita darabkanlah 27 didarab dengan 5 waktu, maka kita akan dapati jawapannya 135. Beza tak dengan yang sembahyang solat diri tadi? Beza. Perbezaan yang besar, 130 jumlah dulat perbezaan tersebut. Itu baru satu hari. Lalu kalau kedua-duanya ini istiqamah dengan perbuatan tersebut, si A tadi sembahyang dia memanglah dia tak tinggal satu hari 5 waktu. Kalau dia buat selama 10 tahun, hasilnya akan didapati lebih kurang 19,000 reward, ganjaran dia akan berolehi. CB itu tadi dia akan dapat jumlahnya hampir 500,000, ataupun nak dekat setengah juta dah tuan-tuan. Cuba kita bayangkan betapa banyaknya. Yang ni tadi 20,000, yang ni 500,000. Adik-adik nak A ke B? A. Tak jawab dah dia. Ngigau. Mimpi lagi ke adik? Tepuk sikit pukul tu. Adik nak A ke B? Adik nak 20,000 ke 500,000? Tak nak juga. Mana-mana lah Ustaz. La ilaha illallah. Tak kisah ada. Cuba kita bayangkan kalau hari ini adalah di kalangan menteri diumumkan kepada anak-anak, kepada anak-anak yang solat berjemaah di masjid, lepas habis baca doa nanti sebelum pulang ke rumah, sila singgah di kaunter yang disediakan di luar masjid untuk ambil ganjaran. Ganjaran apa pula ni? Siapa yang solat berjemaah, dia boleh ambil RM27 setiap kali habis solat. Adik-adik nak ke tidak? Nak? Nak lah, mengangguk dia kan. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, sekali habis solat, lepas baca doa, berderet-deret, beratur queue dekat luar tu, nak ambil RM27. Nampak macam kocik RM27. Tapi kalau didarab dengan 5 tu tuan, seorang tu RM35. Okay tak cadangan? Kan? Bantuan solat berjemaah satu Malaysia. Boleh? Tak mampu tuan-tuan. Menteri-menteri kita tak mampu untuk bagi, sebab Allah sahajalah yang maha kaya, yang dapat memberi ganjaran atau pembalasan tersebut. Kalau satu hari dapat 135, alamatnya penuh dalam Masjid Baitul Mahabbah, yang mana sahaja pun dalam negara kita. Kalau betul-betul orang bagi ganjaran cash tuan-tuan. Tapi kalau nak tengok, nak nilai keimanan kita, kita ni yakin, percaya ke tidak dengan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Allah tangguhkan dahulu supaya di akhirat nanti baru kita lihat. Ini dah hasil daripada susah payah aku pagi-pagi tadi bangun dengan sejuknya, dengan cuti pula tu untuk pergi ke masjid, solat berjemaah. Lepas habis solat berjemaah, duduk pula di dalam majlis ilmu ni penting tuan-tuan. Di tempat yang mulia ini, para malaikat bersama orang yang berada di dalamnya. Baik, itu kepentingan. Solat berjemaah melebihi solat bersendirian sebanyak 27. Baik, Imam At-Tabarani ada meriwayatkan dan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Maksudnya, daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan ataupun siapa yang menuju kepada solat fardu berjemaah, perbuatan kita tu tuan-tuan dan perempuan semua, adik-adik, perbuatan kita nak datang ke masjid ni tadi untuk apa? Untuk solat berjemaah. Maka perbuatan itu mendapat pahala seperti pahala menunaikan sekali ibadat haji. Cuba kita bayangkan.
Itu baru perbuatan, kan? Sebelum kita tidur malam tadi, kita berniat dalam hati dah, ya Allah, pagi besok nak solat berjemaah, solat subuh dekat masjid. Niat tu dah dapat pahala, tuan-tuan. Kan mudah. Niat dia dapat pahala. Dan kita pun tersedar. Sedar kita bersiap-siap, start enjin motor, ataupun kayuh basikal, ataupun jalan kaki kalau rumah ada dekat, ataupun naik kereta, ataupun naik van, ataupun naik bas, naik lori, naik kapal terbang, pergi perbuatan untuk menuju. Ada tak ada adik dengar orang pergi masjid naik kapal terbang? Ada tak? Tak ada? Dah, ada. Kan? Bila orang tanya nak pergi mana ni? Nak pergi masjid. Naik apa? Naik kapal terbang. Tu Masjidil Haram. Betul tak? Tu rumah Allah tu. Naik kapal terbang, bersiap je. Dia pergi Makkah dan Madinah. Jadi dia punya untuk menuju untuk menunaikan solat fardu berjemaah itu, kelebihan dia dapat sekali menunaikan ibadat haji. Pahalanya itu betapa besar ganjaran tersebut, tuan-tuan. Dan waman masya ila salatin tatawu, siapa yang berjalan menuju untuk menunaikan solat sunat secara berjemaah, fahiya ka umratin nafilatin. Tadi fardu. Yang nombor 2 ni pula sunat. Siapa yang nak menunaikan solat sunat berjemaah, perbuatan menuju kepada perkara tersebut, dia dapat pahala seperti sekali menunaikan ibadat umrah. Itu hebat, tuan-tuan. Ya. Betul, kalau orang tahu janji ini, maka dia akan berusaha sedaya upaya untuk menuju kepada solat berjemaah. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang suatu ketika dahulu ibu beliau telah meminta kepada Nabi SAW untuk mendoakan anaknya. Itulah dia, Anas bin Malik. Yang ketika itu Anas bin Malik masih kecil. Waktu dia kecil, ibu dia pernah memohon kepada Rasulullah SAW supaya mendoakan anaknya. Keluarga ni keluarga yang susah, orang miskin, hidupnya tidak senang. Lalu ibunya tidak sanggup untuk melihat anaknya itu membesar dalam keadaan yang susah payah seperti waktu itu. Dia pun minta Nabi, ya Rasulullah, tolonglah doakan anak saya ni supaya jadi orang senang. Nabi pun tidak mengapakan permintaan tersebut. Lalu baginda mendoakan doa yang khusus buat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ada doa Anas bin Malik. Boleh kita baca, boleh kita amalkan. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma a'taytani wa aqil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfir li. Tuan-tuan baca doa. Hafal tak? Tak hafal bahasa Arab. Baca bahasa Melayu. Ya Allah, banyakkan harta aku dan anak-anakku. Kita minta supaya kita menjadi orang kaya lah. Harta banyak, zuriat keturunan pun ramai, dan anak-anak, cucu, cicit, oneng, piut, miut semua tu meriah, bahagialah. Wa wasi' li fi dari, ya Allah, luaskanlah rumahku ya Allah, supaya selesa kita dengan dia. Yalah, kan? Wa barik li fi ma a'taytani, ya Allah, berkatkan apa yang Kau anugerahkan kepadaku ya Allah. Kita nak hidup kita ni berkat, tuan-tuan. Bila bekerja dapat rezeki yang berkat, dapat anak-anak yang berkat.
mendengar kata baik anaknya, sopan tingkah lakunya, rajin, ringan tulang, hormat orang, lemah lembut, sopan santun. Berkat hidup. Dia dapat keluarga, suami ataupun isteri ataupun keluarga yang berkat, taat kepada Allah Ta'ala. Dapat rezeki walaupun sedikit, tetapi rezeki itu rezeki yang berkat, maka ianya mencukupi. Ya, hidup dia, masa dia itu ya sentiasa berada dalam keberkatan. Sibuk macam mana dia pun, tetapi masa tu Allah bagi berkat, maka cukup segalanya. Ilmu yang dipelajari, ya, ilmu yang berkat, semuanya berkat mereka. Itu yang kita nak. Sebab tu wabarik li fi ma ataitani, dapatkan kawan yang berkat. Asyik ajak ke arah kebaikan. Itu dia. Wabarik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik, panjangkanlah usiaku ya Allah, taat beribadat kepadamu. Ini beberapa orang yang usia dia panjang, ya, wa atil hayati, panjangkanlah umur aku ya Allah, taat beribadat. Ini orang yang umur dia panjang tetapi masih lagi tidak patuh, masih lagi ya melakukan perkara yang dilarang. Kan umur dah nak penghujung dah, 70, 80, 90, tapi masih lara lagi tuan-tuan. Dia masih membuang masa. Ya, wa ahsin amali, ya Allah perbaikilah amalanku. Kita minta supaya kita ini diberi kekuatan untuk beramal, sementara menanti-nanti, tuan. Wa ghfirli, dan ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Itu ya. Jadi daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang solat 40 hari, berapa hari dia ni? 40 hari. Ingat tu ya. Siapa yang solat 40 hari dalam keadaan berjemaah dan mendapat takbiratul ula. Solat 40 hari secara berjemaah, mendapat takbir yang pertama, maknanya dia tidak lewat datang, dia tidak masbuk, ya, dituliskan, ditetapkan baginya 2 pelepasan. Yang pertama, dibebaskan daripada api neraka Allah. Kan? Mana dia akan terselamat daripada api neraka. Yang kedua, terlepas daripada bersifat nifaq. Jadi ciri-ciri ya, orang yang munafik itu tak adalah dalam dirinya. Jadi ini juga yang memainkan peranan, ya, Imam Bilal juga adalah juga dia punya bahagian dalam ni. Maksud dia dalam dia menentukan bila nak solat, ya, bila dah azan, lepas dah masuk waktu, lepas dah azan tadi, bila kita nak solat, macam mana cara imam mengimamkan solat tersebut khususnya. Ini supaya orang ramai dapat takbiratul ula. Ada satu tempat tuan-tuan, subuh, kan, subuh sekarang ni masuk 6.10, okey lah, lewat sikit. Jadi sempat lah, kalau terlewat bangun, kalau bangun tu pukul 6 pagi 6.05 minit, sempat lagi lah untuk kejar dapatkan takbir yang pertama ni, supaya tidak masbuk kita, ya. Buat yang subuh awal macam sebelum ni 5.40 dah azan subuh, kan, 5.38, 5.39. Tu yang syik lambat ke solat, ya. Okey, biasanya lepas kita azan subuh, selang waktu antara azan sebelum menunaikan solat fardu subuh itu biasanya berapa minit? Majoriti 15 minit. Lepas azan subuh 6.10 dia, 6.25 start solat, 15 minit. Tu dah. Tapi Bilal ni dia kena main peranan. Dia tempat tu, dia bila dia tengok kan lepas 6.10 habis azan, dia tengok majoriti dah sembahyang sunat. Kalau ada seorang dua pun dia tak peduli kan, aduh cepat-cepat dia iqamah tuan. Dia ambil imat nak qomat cepat-cepat. Baru 8 minit selang daripada azan tadi, belum 15 minit lagi.
jam tu siap tunjuk, baki ada 6 minit, baki ada 7 minit lagi untuk qomat. Dia qomat yang cepat-cepat. Lalu orang pun sembahyang subuh. Habis imam bagi salam, tengok berderet masbuk pergi sebut. Ni tu jemaah komplain, apa copek benar qomat yang pagi ni. Bila tanya dekat Bilal, saya nak cepat pergi Putrajaya pagi ni, pergi JPN, ada urusan sikit. La ilaha illallah. Dia punya hal, orang lain pula yang jadi mangsa, tuan-tuan. Dah main sebut, tak dapat lah kelebihan ni tadi. Solat 40 hari berjemaah, takbiratul ula sama imam, kan? Tu dia. Jangan disebabkan kepentingan diri dia, orang lain pula terpalit sama, tuan-tuan. Itu kalau Bilal lah. Tak semualah, ada lah beberapa tempat saja, kan? Kemudian imam, kan? Kadang Bilal tu okey dah ikut masa tu. Sebab kalau subuh ni kritikal lah, kan? Kadang terlajak, dia terlewat sikit bangun, dah lambat. Ya? Sebab tu selang waktu tu lebih kurang 15-20 minit cantik lah. Sebab bila ditanya berapa lamakah tempoh, ya, waktu Nabi SAW dahulu, Nabi masih hidup dahulu, bila ditanya berapa lamakah tempoh lepas azan subuh, sebelum menunaikan solat pada subuh. Jadi sahabat kata lebih kurang bacaan 50 ayat. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian ambil Al-Quran tu baca, kan? Baca lebih kurang 50 ayat. Lepas kita baca tu barulah iqamah, barulah qomat untuk dirikan solat fardu subuh. Cuba buat. Saya cuba buat, saya pernah buat 50 ayat ni. Memang waktu dia lebih kurang 15 minit lah. Dengan bacaan, dengan syarat bacaannya bacaan yang tartil, bacaan yang sederhana. Tak inilah bacaan yang terbaik seperti yang Allah sebut di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Ya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata, at-tartilu, tartil itu membawa maksud tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan setiap huruf-huruf dalam Al-Quran dan mengetahui di manakah tempat untuk berhenti. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu mana kita nak waqaf, mana kita nak ibtidak, memulakan bacaan. Itu maksudnya. Ya, bacaan yang terbaik. Tapi kalau dia baca dengan bacaan yang laju, maka tak edit lah 15 minit. Mungkin dia jadi 5 minit saja, kan? Laju baca surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Laju bacanya, sampai 15 minit. Sebab tu seloknya bacaan tu bacaan yang tertib. Jadi tempat kalau dibangi iqamahnya itu lepas azan subuh, ada yang 20 minit, ada yang setengah jam ada. Sebab nak beri laluan kepada orang lain bersiap dekat rumah datang menunaikan solat berjemaah di surau ataupun masjid pun di rumah Allah ini. Itu penting. Bila imam pula apabila dia mengimamkan solat tersebut, kena ambil kira lah keadaan makmum di belakang sana, suasana persediaan tempat dia menjadi imam tersebut. Ya, dengan subuh dibantainya baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, laju bayi tuan. Pak Haji 70 tu bilang, inna a'taina, berlari dah datang, tersadung kaki kat tangga naik kan, dah jatuh pula, kuyak gabak kain. Sebab nak kejar takbiratul ula. Ustaz kata 40 hari berjamaah takbiratul ula dapat 20%.
dilepaskan daripada api neraka. Wah, berkejar. Puai Pak Imam baca surah pendek subuh pula tuan-tuan. Jangan naya kepada makmum. Jadi rakaat pertama tu bacalah panjang sikit daripada rakaat yang kedua. Dan rakaat pertama inna a'tana, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis semua masbuk. Dia dengan Bilal dia tak masbuk. Kan? Itu dah. Penting Imam Bilal kena ada ilmu juga untuk memimpin jemaah ni tuan-tuan. Baik. Itu unik hebatnya solat yang difardukan kepada Rasulullah SAW, ya, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam solat itu terkandung padanya rukun Islam yang pertama. Sudah semestinya tuan-tuan. Of course lah, sebab selagi mana seseorang itu tidak mengungkapkan dua kalimah syahadah, maka dia tidak wajib untuk menunaikan solat. Bila dia dah masuk Islam dan dia beriman, barulah dia wajib menunaikan solat. Ada rukun Islam pertama. Hatta di dalam syahadah, ya, tasyahud, ya, masih lagi kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam solat juga ada perkara berkaitan dengan puasa tu kan. Pantang larang berpuasa ada di dalam solat. Antaranya tidak dibenarkan makan dan minum ketika solat. Ini pantang larang puasa. Ada tak adik-adik tengok waktu rukuk tadi imam tu berhenti sekejap, dia ambil cawan minum kejap lah, haus tekak. Dah. Tak ada. Kalau ada, lompangkan kepala adik. Sebab tak boleh, batal. Ya, tidak diizin, tidak benarkan. Kalau Ustaz kuliah depan ni boleh minum. Tak ada larangan. Tak ada larangan ketika berkuliah untuk minum. Nak minum silakan. Nak makan lah. Kan ayam sebetul kan. Tapi tak beradab lah. Puan pula orang tengok dia ni nak berkuliah kan, nak makan. Ya. Jadi dalam solat juga ada perkara yang berkaitan dengan zakat. Kita mewakafkan sejuzuk waktu kita untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita spend waktu kita, ya, ambil waktu sedikit untuk kita mengabdikan diri kepada Allah yang menciptakan kita. Tak banyak, sekejap, ya, 10 minit, 15 minit, ya, 20 minit. Kemudian dalam solat juga ada perkara berkaitan dengan rukun Islam kelima, itu haji. Kita berkumpul beramai-ramai di rumah Allah ini, ya, tawajuh kita menghadap ke arah kiblat yang sama, kiblat yang satu. Itu yang haji, menunaikan ibadat haji, ya, di Baitullahil Haram. Kita ke arah kiblat yang satu. Itu uniknya solat. Baik. Jadi kalau kita lihat nilai solat berjemaah di sisi salafus salih, ya, Asy-Sya'rani menyebut berkaitan dengan para salafus salih, iaitu mereka yang hidup 3 kurun yang pertama ni, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka ni amat menjaga perkara tentang solat berjemaah. Antara kisahnya ialah seorang lelaki, ya, yang di kalangan salafus salih. Ada seorang lelaki, dia mempunyai tanah. Dia ada tanah, kemudian dia berkebun. Ditanamnya pokok kurma pada tanah kebunnya itu. Hari-hari dia usahakan. Jadi pada satu hari, ya, satu ketika tu lepas dah selesai berkebun, dia pun bersiap untuk menuju ke masjid bagi menunaikan solat fardu asar secara berjemaah. Setibanya di masjid, beliau mendapati orang ramai telah habis menunaikan solat fardu asar secara berjemaah. Lalu dia pun mengungkapkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un kepada dirinya sendiri. Kenapa pula? Bagi dia, dengan dia tidak sempat untuk menunaikan solat asar berjemaah pada petang tersebut, merupakan satu musibah buat dirinya, yang mereka ni amat mengambil berat tentang solat berjemaah. Dia pun berkata kepada ahli jemaah,
dengan bersaksikan kamu semua, mulai hari ini kebun aku tu, kebun dia ditanam pokok kurma tadi tuan-tuan dan puan, aku wakafkan kepada fakir dan miskin. Cuba kita tengok ya. Mungkin bagi dia kebun ini telah melalaikan dirinya daripada solat berjemaah, solat fardu asar. Kalau orang ini mungkin kata tinggal sekali ya pun solat asar berjemaah, hal pula kebun nak diwakafkannya. Itu mungkin kalau kita. Tapi tidak bagi orang yang macam ni tuan-tuan, ya, diwakafkannya. Tapi kalau ikut logik pun bukanlah salah dia pun 100%, sebab kan lewat. Zaman itu manalah nak ada teknologi macam hari ni, handphone. Zaman ni ada handphone, boleh kita download aplikasi solat. Kan bila masuk waktu je, maka handphone tadi pun berbunyi lah azan untuk mengingatkan kita bahawa telah masuk waktu tu solat. Ya. Zaman tu tak ada. Ya. Kemudian kalau ada zaman tu tuan-tuan, bolehlah corok mana pun, pedalaman mana sekalipun, kita berkebun, cucuk tanam, handphone tu dia tetap akan berbunyi, menandakan masuknya waktu solat. Dan zaman itu tiada speaker yang macam hari ni. Bila kita dilaungkan azan, Sen7 ni berapa batu jauh dia dengar suara Bilal malam azan. Sebab ada teknologi speaker ni boleh pergi jauh, orang dengar dah masuk waktu. Di zaman itu tuan-tuan, manalah nak dengar. Mungkin dia main agak-agak saja. Dia tengok cuaca, ya, arah angin, agaknya dah nak masuk waktu asar ni. Siaplah pergi masjid. Sampai kat masjid tengok dah habis dah. Bukannya dah nak masuk waktu asar, dah habis dah pun orang solat sembahyang. Solat sembahyang asar berjemaah. Cuba tengok. Kalaulah kita beramal dengan perbuatan seperti salafus soleh ini tuan-tuan, nescaya hari ini orang yang fakir dan miskin, saya rasa boleh jadi jutawan segera. Betul tak? Kita ni tengok siapa tak datang berjemaah. Kenduri tengah hari kan kita jumpa. Kau pergi mana subuh tadi tak solat berjemaah dekat masjid Baitul Mahabbah? Oh, dan semalam tengok bola, ulangan bola sepak. Tengok ulangan Arsenal kalah. Kan contoh. Sampai nak ke subuh dia tengok. Memang nak pergi sembahyang juga tapi tertidur. Saudara-saudara dah pukul 7, la ilaha illallah. Kita tak pergi masjid tu. Kita pun kata kat dia, oh maknanya televisyen yang kau tengok bola ni melalaikan kau ni. Itulah tu nak baik macam mana? Hiburan kan? Kau wakafkanlah TV kau tu, bagi kat fakir miskin. Entah kat masjid lah. Kan? Kalau semua orang buat macam ni tuan-tuan, mau nimbun televisyen kat sini. Sebab nak diagih kepada fakir dan miskin. Tu buat TV. Kan? Kalau lelaki pula, kalau yang perempuan pula, Korea. Kenapa ni tak solat berjemaah? Kita tengok cerita ikan duyung. Ikan duyung, cerita Korea tu, Korea pun ada juga cerita ikan duyung ke? Iya, canggih. Kan maraton dia pagi sampai ke malam. Ya, terlepas solat berjemaah. Kan? Bila tanya kenapa tak sembahyang berjemaah, kau bukan tak tahu rumah aku ni semua ada, apa yang tak ada? Swimming pool ada, panggung wayang ada dalam rumah, makanan sebulan makan pun takkan habisnya. Punya kaya kan, dahsyat. Ya. Itu yang melalaikan aku tu, malas rasa nak keluar rumah. Duduk dalam rumah diam-diam. Masjid pun tak pergi. Kau wakaf kalau rumah kau tu fakir dan miskin. Itu kalau kita ikut sifat yang ada pada diri salafus soleh. Tapi kalau saya wakafkan rumah saya, mana saya nak tidur, mana saya nak duduk? Kau duduklah dekat masjid Baitul Mahabbah. Luas tempat masjid ni. Duduk masjid pun tak solat berjemaah juga, tak tahulah pun ada korban. Kan? Teruk benar tu. Duduk masjid tak sembahyang berjemaah. Baik. Itu bagi zaman tersebut diwakafkan di kebun, supaya dia tak ada kebun lagi dah, tak ada nak bercucuk tanam, lalu dia bolehlah solat berjemaah di masjid. Kisah yang lain pula yang berlaku kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ini anak khalifah Islam yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan semua.
beliau pernah tertinggal solat Isya berjemaah. Maka dengan itu dia telah mengulangi solat Isya pada malam tersebut sepanjang malam sampai terbit fajar, sampai nak ke subuh dia menunaikan solat Isya. Nak dapatkan kelebihan 27 darajat tadi. Kan? Bantuan yang saya cadang tadilah. Ya. Bantuan solat berjemaah satu Malaysia. Ya. Dia nak dapatkan kelebihan 27 darajat tersebut. Diulangnya. Punya menyesal. Juga ada kisah yang lain, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Ini hebat tuan. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah ni pernah satu ketika dia pernah kata, saya ni tidak pernah meninggalkan solat Isya secara berjemaah. Yang hebat tuan. Dalam hidup dia solat Isya berjemaah tak pernah tinggal. Hari ni kalau kita tanya remaja kita, mungkin ada statement yang tuan-tuan akan terperanjat bila dengar mereka sebut, Ustaz, saya tidak pernah solat Isya berjemaah. Kan itu zaman sekarang. Dua kenyataan berbeza tuan-tuan. Saya tidak pernah tinggal, yang salafus soleh tadi, saya tidak pernah tinggal solat Isya berjemaah. Isya-nya berjemaah ke? Yang satu lagi pula, saya tidak pernah menunaikan solat Isya berjemaah. Beza tak? Beza kan? Tu dia. Berlaku hari ni. Lalu Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah, satu hari dia didatangi tetamu tuan. Tetamu datang ke rumah. Dia pun jamulah, layan tetamu dengan baik. Bila dah selesai, tetamu tadi pulang ke rumah, lalu dia pun bersegera menuju ke masjid untuk menunaikan solat fardu Isya berjemaah. Setibanya di masjid, alangkah kecewanya apabila beliau mendapati orang ramai telah selesai menunaikan solat Isya berjemaah. Lalu dia pun membacakan hadis Nabi SAW untuk mengingatkan dirinya supaya solat berjemaah. Hadis Nabi ni bersebut solat berjemaah tu lebih baik daripada solat seorang diri, ya, sebanyak 21 darajat. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27 darajat kelebihannya tu jika bandingkan dengan solat seorang-seorang. Kemudian dia pun balik ke rumah pada malam tersebut. Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri ini, dia melaksanakan solat fardu Isya seorang-seorang diri pada malam itu, diulangnya sebanyak 27 kali. Adik-adik, tuan-tuan dan puan, darablah 27 didarab dengan 4 rakaat. Jawapannya 108 rakaat dibalun dengan solat Isya malam tersebut. Kita jangan ulang 27 kali. Kita dah habis solat subuh ni, kalau datang kawan kita, ajak kita solat subuh sekali lagi. Jom kita solat subuh sekali lagi nak? Kau temankan aku pula. Aku terlewat ni. Aku jadi imam, kau jadi makmum, boleh? Malih ada lah. Dah 2 rakaat je pun. Tadi dia dah sembahyang dah. Kau sembahyang lah seorang-seorang. Pandai-pandai lah kau sembahyang. Ya. Dia nak ulang 2 rakaat pun malas tuan. Petah lagi 4 rakaat itu diulang sebanyak 27 kali. Jadilah dia solat pada malam tersebut 108 rakaat. Lebih banyak daripada sembahyang sunat tarawih di bulan Ramadan. Kan ada tempat di negara Arab yang menaikkan solat tarawih 100 rakaat. Kan? Nah, ini sembahyang Isya 108 rakaat. Bila dah sembahyang banyak-banyak, penat. Satu badan jadi penat. Tertidurlah beliau, Ubaidullah bin Umar ini. Dalam tidur tersebut, beliau memimpi pula. Punya frust, punya kecewa dia tak dapat solat berjemaah, terbawa-bawa dalam mimpi tuan-tuan. Mimpi menunggang kuda dengan para jemaah yang lain. Naik kuda. Tiba-tiba kuda beliau ni ketinggalan sedikit demi sedikit belakang. Kemudian dia pun memukul kudanya supaya cepat-cepat kejar jemaah yang ada dekat depan. Waktu itulah salah seorang daripada jemaah yang berada di depan itu toleh ke belakang,
beliau mengatakan kepada Ubaidullah bin Umar, wahai sahabatku, kamu tidak akan dapat menyaingi kami. Dia pun bertanya, kenapa pula aku tak boleh sama dengan kamu? Sebab kamu tidak menunaikan solat isyak berjemaah semalam. Terus tersedar dia daripada mimpi, terbangun dia daripada tidur, dan dia meratap kehibaan, memikirkan nasibnya yang pada malam hari itu tidak dapat solat isyak secara berjemaah. Subhanallah, itu hebat. Kita tak dapat berjemaah boleh menyonggih lagi tuan. Menyonggih tak menyonggih? Tersongeh, ketawa kan? Kau tak pergi masjid dah? Alah, lain kali dia pergi lah, boleh ketawa lagi kan? Zaman itu sehingga kan, kalau ada di kalangan mereka yang tidak solat berjemaah tuan-tuan, apabila mereka bertemu, mereka akan mengungkapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan berarti siapa yang tak datang tadi? Kenduri kahwin kang, hari ni ada banyak kenduri kahwin. Dekat section Intekma 1, dekat apa lagi, SACC Convention pun ada juga. Jumpa kawan, tak nampak pun kau pagi tadi kat masjid. Oh, dia tak pergi masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bongkarkan kat kawan kita tu. Kira kan pelik, kau ni inna lillahi ni kenapa pula? Ada orang meninggal, ada orang sakit ke? Tak ada. Dia cakap kat kau lah, pula kau nak ngono inna lillahi dengan dan kan sihat kan? Dan pergi kedua kahwin, makan 2-3 pinggan dan mengucapkan inna lillahi sebab musibah kau ni tak dapat sembahyang berjemaah. Pula ada hari ni. Berapa kali dia akan ungkapkan? Seminggu tuan-tuan, 7 hari berturut-turut. Esok Ahad jumpa lagi kedua kahwin, sebut lagi inna lillahi. Kalau tak berhenti pula inna lillahi, sudahlah. Kita pun kata salafus soleh, mereka ni akan mengungkapkan inna lillahi kepada orang yang tidak datang berjemaah selama 7 hari. Kan berdosi telinga dengar dah. Esok aku tak naklah jumpa kau. Tak nak jumpa macam mana? Kat office kita jumpa balik. Innalillah lagi kan? 7 hari tu tuan. Sehingga kat zaman itu, siapa yang datang, walaupun dia datang solat berjemaah, tapi dia tidak sempat takbiratul ula bersama imam, dia lewatlah di masbuk. Orang yang lewat ni pun akan diucapkan kepadanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi taklah sampai seminggu, 3 hari berturut-turut diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Caya dia, kalau kita buat tengah hari kan, tengok, oh, berapa ramai yang lewat waktu salam kan? Waktu salam ramai kan? Sallallahu ala Muhammad. Sampai dekat sahabat kita yang masbuk tadi, kita sebut kat dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam kan, masbuk pun kena inna lillahi, tapi taklah seminggu, 3 hari je. Itulah punya penting, nak ceritakan tentang pentingnya solat secara berjemaah. Saya kira cukup sekadar ini dahulu perkongsian kita pada pagi ini. Sebarkan, sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak berkesempatan untuk hadir, supaya rumah-rumah Allah ini dipenuhi dengan kita ni, orang-orang yang beriman. Kita nakkan ganjaran di akhirat nanti, berjaya kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa hamba-hamba-Mu yang beriman. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Jauhkan kami dari azab siksa api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingati-Mu, Ya Allah. Bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmat-Mu, Ya Allah. Bantulah kami untuk menambah amal ibadat kami terhadap-Mu, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menunaikan solat fardu secara berjemaah.
Berilah kekuatan kepada kami untuk melazimi solat sunat secara berjamaah di rumah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل